أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat, sidang penonton, pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada pagi ini untuk berkongsi beberapa pengajaran daripada surah Yusuf yang secara fokusnya berkaitan hubungan kekeluargaan di antara Nabi Allah Yaqub alaihi salam bersama anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Sebelum kita berkongsi tentang kandungan dialog kedua-duanya, adalah penting untuk kita tahu dan fahami bahawa surah Yusuf ini diturunkan menurut setengah pendapat dalam situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada keadaan yang sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada kondisi yang kita kata kalau hari ini stres. Dan stres Nabi ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkesahan yang berlaku kepada teman-teman Nabi yang sejawatan dengan Nabi, para Nabi yang berada, yang pernah berjuang sebelum Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara asasnya surah Yusuf ini memiliki 4 pandangan tentang mengapa ataupun mengapa ia diturunkan. Yang pertama, pandangan pertama menyebutkan surah Yusuf ini diturunkan tanpa sebab yang khusus, sebagaimana banyak ayat-ayat yang lain yang bukanlah kesemua satu ayat demi satu ayat itu memiliki jalan cerita di sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala boleh sahaja menurunkan ayat-ayat tersebut secara umum berdasarkan kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahawa pengajaran itu adalah diambil berdasarkan umum lafaz ayat tersebut, bukan secara khusus kenapa ayat itu diturunkan. Ia berdasarkan satu ayat, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Telah kami ceritakan, jadikan di dalam surah Yusuf itu dan juga kisah dengan saudara-saudaranya, pengajaran-pengajaran bagi mereka yang berkehendak. Bermaksud, kalaulah tidak ada sebab secara khusus sekalipun, tetap akan memiliki pengajaran-pengajaran yang banyak. Yang kedua, ada pandangan yang menyebutkan surah Yusuf ini diturunkan ketika mana Yahudi di Madinah diutus kepada orang Quraisy, dan Yahudi ini meminta untuk mereka menguji Nabi. Orang Quraisy ini meminta untuk Yahudi ini menguji Nabi mereka tentang kisah seorang Nabi yang pergi daripada Syam ke bumi Mesir dan apakah pendetailannya. Bermaksud, dia sebahagian daripada percubaan Quraisy untuk mereka melihat apakah Nabi ini benar-benar seorang Nabi, dengan mereka menanyakan kisah-kisah yang pernah berlaku sebelum-sebelum ini, terutamanya kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga pula menyebutkan bahawa Yahudi sendiri yang bertanya kepada Nabi perihal Nabi yang berada di Syam
dan apakah yang berlaku terhadap Nabi tersebut yang kehilangan puteranya, sehingga menyebabkan matanya menjadi buta. Itu yang ketiga. Dan pandangan yang terakhir menyebutkan bahawa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, apabila mereka sudah mendengar banyak cerita daripada Nabi yang menjadikan sebab Al-Quran itu diturunkan, sebahagiannya adalah cerita orang-orang terdahulu, sama ada mereka yang beriman ataupun mereka yang kufur kepada Allah. Maka lantas disebabkan permintaan para sahabat ni, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf di antara ayatnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Baik, ini 4 pandangan yang menyebutkan tentang mengapa surah Yusuf ini diturunkan. Menurut pandangan Asy-Syahid Said Qutb, bahawa surah ini diturunkan di Mekah dan diturunkan selepas daripada surah Hud, dalam tempoh Nabi berada pada tahun kedukecitaan, iaitu dengan peristiwa kematian Abu Talib dan Khadijah. Bermaksud hari ini suatu benda yang boleh kita sama-sama jadikan panduan apabila kita berada di dalam keadaan kesedihan adalah dengan kita mengamati cerita-cerita yang menunjukkan ada mereka yang lebih kuat, lebih teruk, lebih buruk ujiannya berbanding daripada kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bekalkan kisah Yusuf alaihissalam yang sejak daripada kecil sudah berhadapan dengan ujian yang getir, membawa hingga ke remaja, sehingga ke dewasa, sampailah beliau menjadi menteri, menyelesaikan krisis yang berada di Mesir pun masih lagi terlalu banyak ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka boleh jadi tidak semua berkesempatan untuk membelek surah Yusuf ini, tetapi dalam masa yang sama kita juga sedari di sekeliling kita ada banyak cerita-cerita benar yang berlaku, sama ada di kejiranan kita ataupun cerita-cerita yang disebarkan melalui media sosial, terutama dalam keadaan PKP, dan hari ini pun bermula PKPD di peringkat Selangor dan wilayah. Banyak cerita-cerita yang bukan direka-reka, tetapi memang sungguh ia berlaku. Orang yang sukar untuk mendapatkan makan, orang yang diberhentikan kerja, orang yang sampai peringkat terdetik untuk bunuh diri, dan sampai peringkat mereka memang benar-benar terjun untuk bunuh diri. Sudah tentu cerita-cerita ini dia bukan setakat menjadi halwa telinga, bahkan perlu dihayati secara simpati dan lebih-lebih lagi secara empati, supaya apa yang berlaku di sekeliling kita menjadi pengajaran dan keinsafan buat kita semua yang tidak diuji sampai ke tahap itu. Kita mungkin boleh menyebutkan apakah mereka yang sampai peringkat nak bunuh diri ini tidak memiliki iman, ataupun mereka ini lemah iman. Kita boleh sebut, kita boleh cakap, kerana kita ada lidah, kita ada pemikiran kita, tetapi sudah tentu apa yang dialami oleh mereka tidak kita rasai. Sebab itu tidak boleh kita bermudah-mudah untuk menyebutkan ucapan-ucapan sebegitu. Dikhawatiri kita bukan lagi menambah kebaikan ataupun kita tidak membantu, dikhawatiri kita juga yang menjadi punca, akhirnya masyarakat berada pada keadaan yang semakin teruk. Baik, ada beberapa poin yang saya nak kongsikan berkaitan hubungan akrab di antara Nabi Allah Yusuf dan juga Nabi Allah Yaqub, yang saya kira tema kekeluargaan ini menjadi tema yang wajib lah, kerana semua kita berada di rumah. Sudah tentu kita mahu membesarkan keluarga kita dengan didikan Al-Quran, dengan didikan agama secara tuntas. Maka tidak boleh tidak kita membelek, kita menghayati akan kisah-kisah tersebut. Baik, yang pertama poin yang saya nak kongsikan adalah melalui dialog di dalam Al-Quran berkaitan kekeluargaan.
Al-Quran menggunakan dua lafaz. Dua lafaz yang sama-sama kita boleh jadikan pengajaran, panduan, iaitu ketika mana seorang ayah nak memanggil anak akan menggunakan lafaz ya bunayya, dan ketika mana seorang anak mahu memanggil ayahnya akan menggunakan lafaz ya abati. Dan dialog ini digunakan dalam kisah Nabi Allah Yusuf, dan begitu juga dengan kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, dan juga begitu juga Luqmanul Hakim. Panggilan ya abati di dalam Al-Quran terdapat 8 tempat. Bermaksud dalam Al-Quran dialog panggilan ayah ini dengan kalimah ya abati ada 8 tempat. 4 tempat digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Boleh buka di dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat 42 hingga ayat 45. Lafaz ini ataupun dialog itu berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim ketika mana nak menyeru kepada ayahnya supaya beriman, supaya meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan, kemungkaran, kekufuran itu, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan ucapan yang sangat-sangat lembut, ya abati. Ayat yang ke-42, iz qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ucapan Nabi Allah Ibrahim walaupun berhadapan dengan situasi yang tak elok, tetap yang disebut itu, yang ditegur itu adalah orang yang telah melahirkannya, maka Nabi Allah Ibrahim menggunakan ucapan bertanda bahawa dia sangat-sangat menyayangi ayahnya. 4 tempat di dalam surah Maryam secara berturutan, ayat 42 hingga ayat 45. Kemudian 2 tempat digunakan di dalam dialog oleh Nabi Allah Yusuf pada ayat yang keempat dan pada ayat yang ke-100. Yang kedua-duanya berkait rapat dengan mimpi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada ayat yang keempat, kata Nabi Yusuf kepada ayahnya, iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kejap lagi kita akan ceritakan apa pentingnya panggilan ya abati ini dan apa hikmah Al-Quran menggunakan lafaz tersebut. Dan yang ketiga, satu ayat ketika mana Nabi Ismail alaihissalam berhadapan dengan situasi dia akan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim dalam peristiwa korban. Kita menghampiri bulan korban. Tema sembelihan ini biasanya dikaitkan dengan peristiwa korban, tetapi satu elemen yang lain kita hayati daripada aspek kekeluargaan. Bagaimana respon Nabi Allah Ismail apabila mendapat perintah tersebut. Katanya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabir. Itu ucapan Nabi Allah Ismail yang juga menggunakan lafaz ya abati. Kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail daripada aspek kekeluargaan sangat-sangat signifikan dengan kita pada hari ini, kerana Nabi Ibrahim tidak berada sepanjang masa dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail sejak daripada kecil ditinggalkan. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim ni pulang ke rumahnya setahun sekali, ataupun mungkin kita kata dalam tempoh beberapa bulan baru balik. Nabi Ibrahim berada di Iraq, kemudian barulah menjenguk anaknya. Dan kita akan dapati dalam Al-Quran chapter-chapter yang diceritakan oleh Allah kepada kita adalah situasi-situasi berada pada jarak yang jauh, barulah Nabi Ibrahim menjenguk anaknya. Tetapi yang kita boleh jadikan perkongsian menarik, setiap kali Nabi Ibrahim pulang, ada sahaja nasihat-nasihat yang akan diberikan, dan nasihat itu diterima dan didokong oleh anaknya seakan-akan ayahnya sentiasa berada di sisi. Kita kata hari inilah kan, kalau ayah selalu tak ada kat rumah, akhirnya akan menjadikan anak itu tak mendapat kasih sayang yang mencukupi. Jadi takkan anak tu nak dengar cakap ayah je kan. Tetapi sebenarnya ada pengajaran daripada Al-Quran bagaimana keadaan kita kata hari ini PJJ lah,
ayah yang berjauhan daripada anak, tetapi tetap anak itu tidak hilang hormat dan kasih sayang kepada ayahnya, ada di dalam Al-Quran melalui pengkisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir satu ayat dalam surah Al-Qasas ayat 26, ketika mana peristiwa dua gadis yang bertemu dengan Nabi Allah Musa, ketika itu belum lagi diangkat menjadi nabi, apabila mereka melihat kegagahan dan kejujuran Nabi Musa membantu mereka mengangkat air daripada telaga, akhirnya mereka sampaikan kepada ayah mereka dengan ucapan ya abatistajirhu innahu innal qawiyya man istajartal inna khayra man istajartal qawiyyal amin. Ayahku ambillah dia untuk bekerja dengan kita, kerana dia orang yang jujur, dia orang yang baik. Jadi itu 8 tempat ada penggunaan kalimah ya abati. Jadi apa hikmah Allah Ta'ala menggunakan lafaz ya abati ini? Apa pentingnya? Kenapa kena guna ya abati? Kerana kita tahu apabila kita belajar bahasa Arab, kalimah ya abati bukan bermaksud semata-mata seorang ayah. Kalau ayah ya abi, wahai bapaku. Dan bila kita nak seru ya ada ucapan ya ni biasanya dengan jarak yang taklah begitu dekat. Takkanlah kita kata kalau dekat-dekat nak panggil oi kan, ataupun kita kata wahai kan. Jadi berdasarkan pemerhatian beberapa ulama, antaranya As-Sibawaih yang menyebutkan bahawa ta pada kalimah abati itu, ta marbutah itu, ta bulat itu adalah pengganti kepada ya idhafah. Sepatutnya kita panggil ya abi, tetapi kita tukar kepada abati, maka kata Sibawaih dia hanya digunakan pada kata makrifah, bukan kata nakirah. Bermaksud bila kita kata ya abati, memang kita maksudkan bapaku, bukan orang lain dah, bukan mana-mana bapa. Makrifah itu memang dah diketahui, bukan nakirah, bukan lafaz secara umum mana-mana bapa, tak. Dan apa maksud dia? Kata beliau, ia bermaksud perasaan sayang yang sangat mendalam. Ketika mana Nabi Yusuf menggunakan ya abati, bermaksud dia sangat-sangat sayang kepada ayahnya. Ketika mana Nabi Ibrahim menggunakan abati, maka bermaksud dia sangat-sangat sayang kepada ayahnya. Maka ini suatu keadaan yang kita kata sukar sebenarnya, apabila seorang anak mahu menzahirkan perasaan sayang kepada ayahnya lalu menggunakan lafaz yang sedemikian rupa. Kerana kita setuju ataupun tidak, di antara realiti yang sedang berlaku dalam kalangan kita, watak sosok tubuh ayah itu digambarkan adalah dengan wajah ketakutan. Digambarkan dengan wajah ketakutan. Bermaksud kalau berlaku isu di dalam rumah tangga, kalau mak dah tak boleh handle, mak akan panggil ayah supaya untuk uruskan anak-anak, dengan gambaran bahawa ayah ini didengari cakapnya oleh anak-anak dengan gambaran anak-anak takut dengan ayah. Dan memang Nabi SAW ada sebut dalam hadis bahawa di antara tanda-tanda kecil kiamat apabila ayah itu ditakuti. Lebih kurang macam itulah maksudnya kan. Anak-anak takut dengan ayah. Sedangkan apabila kita meneliti cerita-cerita dalam Al-Quran, dialog ayah dan anak ini, seorang anak itu mendengar cakap ayahnya kerana mereka sangat-sangat menyayangi ayahnya. Buktinya, mereka boleh panggil ayah dengan panggilan yang sangat-sangat lembut. Ya abati ini, kata para ulama, memang perasaan sayang yang bukan dibuat-buat, bahkan memang perasaan sayang yang sangat-sangat mendalam. Maka ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam bermimpi akan perkara yang indah, maka mimpi tersebut diceritakan kepada ayahnya dan diceritakan pula dalam keadaan seronok. Seronok maksudnya memang nak berkongsi dengan ayah. Orang ada mimpi ni, dan perkongsian tersebut melambangkan kebahagiaan yang dirasai oleh Yusuf mahu dikongsi dengan ayahnya. Maka ini yang berlaku. Dan mungkin anak kita bila berlaku sesuatu dalam kehidupan dia diseronok nak share dengan ayah, tetapi yang penting yang perlu kita tanyakan adalah bagaimanakah respon ayah terhadap anak tersebut. Dan biasanya
Respon ayah menghambarkan, menyebabkan dia menjadi petanda yang buruk untuk hubungan itu tidak akan menjadi erat. Sebaliknya, seorang ayah bila anak mahu menceritakan sesuatu, ayah mestilah respon sebagaimana respon Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kita hari ni bila anak nak cerita, kita kata apa? Jangan kacaulah ayah tengah sibuk, jangan kacaulah ayah tengah live, jangan kacaulah ayah tengah ada usrah kan. Jangan kacau ayah tengah sibuk. Jadi ucapan-ucapan sebegini dia akan mendatangkan perasaan hampa dalam diri mereka. Akhirnya kalaulah berterusan setiap kali nak cerita je ayah akan melakukan perkara yang sama, akhirnya lama kelamaan anak itu tidak lagi mahu mendekati ayahnya. Akhirnya kita pula bila anak berlaku apa-apa cari mak, kita pun bising, sikit-sikit mak kan, tak nak kat ayah, tak sayang ayah. Padahal sebenarnya kita sendiri secara tidak sedar menjadi punca kenapa anak itu tidak mahu mendekati kita. Sebab itu kita perlu merasa terpanggil melihat bagaimana Nabi Allah Yaqub apabila anaknya menceritakan perihal mimpi tersebut. Pada ayat yang kelima, apa respon Nabi Allah Yaqub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Respon yang sangat-sangat special. Kata Nabi Allah Yaqub, dah jangan cerita ke adik-beradik kau, apa-apa hal cerita je ke ayah. Ayah akan sentiasa bersama kau. Bahasa mudahnya kita begitulah. Akhirnya menyebabkan semakin erat hubungan mereka dan kita akan dapati sampailah terpisah pun Nabi Allah Yusuf akan sentiasa menunggu-nunggu masa yang sesuai untuk membawa ayahnya. Bahkan Nabi Allah Yaqub, Allah Ta'ala berikan kepadanya ilham bahawa Nabi Yusuf masih lagi selamat, sehingga menyebabkan dia menangis sampai rosak matanya. Maka ini keakraban yang ibu dan ayah, terutamanya ayah lah, sama-sama kita perlu jadikan panduan apabila mampu menjadikan anak itu benar-benar akrab. Yang kita cerita ni anak lelaki Kalau anak kita kata anak perempuan baik dengan ayah kan, anak lelaki baik dengan mak, itu satu benda yang kita kata biasa berlaku. Tapi yang kita nakkan hari ini adalah bagaimana anak lelaki begitu akrab dengan ayahnya, sampai hubungan dengan ayah itu dengan anak itu sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita. Baik, kemudian menggambarkan keakraban Yusuf dan ayahnya, begitu juga ayah yang membalas dengan lafaz yang juga membawa maksud yang sama, iaitu ya bunayya. Ya bunayya, kata ulama, dia merupakan isim tasghir yang menunjukkan cinta yang mendalam. Seorang ayah bila panggil anak ya bni, wahai anakku, biasa. Tapi bila dia memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, maka ia bermaksud sangat-sangat sayang kepada anaknya, bukan lagi dibuat-buat. Maka kita kata ayah sayang anak biasa. Ayah sayang anak sampai mendalam, itu pun sebenarnya taklah pelik. Tetapi bila seorang anak boleh mengasihi ayahnya, ini yang kita khawatirkan dia semakin kurang. Biasanya ayah itu bersifat acuh tak acuh sahaja dengan anak-anak. Kalimah ataupun ucapan ya bunayya di dalam Al-Quran ada 5 tempat. Dalam surah Hud ayat 42, kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Kemudian ayat yang ke-55 surah Yusuf yang kita bacakan tadi. Dalam surah Luqman disebut sebanyak 2 kali, ayat ke-13 dan ayat ke-16. Dan dalam surah As-Saffat Nabi Ibrahim selepas mana ketika mana nak sembelih anaknya pun menggunakan lafaz ya bunai, dan Nabi Allah Ismail membalas dengan ya abadi. Melalui perbincangan tentang aspek psikologi, mimpi menjelaskan realiti hidup. Ini pandangan Sigmund Freud lah, ini pandangan psikologi barat lah. Kita kata tokoh yang masyhur Sigmund Freud menyebutkan tentang mimpi, dan bagaimana Sigmund Freud pun mengasaskan teori psikoanalitik pun adalah berdasarkan kaedah mimpi. Dikatakan pada waktu itu kes-kes histeria sangat-sangat banyak, dan apabila mereka menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku pada waktu itu, maka mereka berjaya menemukan pendekatan bercerita adalah pendekatan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah
histeria dan akhirnya dia menggunakan dia menjadi pendekatan utama dalam nak menyelesaikan kes-kes orang depression, iaitu mengorek cerita-cerita lepas, terutama mimpi-mimpi. Maka kata beliau, mimpi ini sebagai jalan utama menuju alam tak sedar yang ditentukan oleh keinginan di alam sedar. Bahasa mudahnya kita kan, saya pun bukan orang psikologi pun, bahasa mudahnya kita sebenarnya ada benda yang kita nak. Yusuf ni dia nak kasih sayang abang-abang dia, tapi tak dapat. Maka akhirnya menyebabkan apa yang dia nak itu terbawa-bawa dalam mimpi, maka mimpi itu menjadi suatu yang indah, gambaran kepada apa yang dia nak tadi tu. Macam itulah lebih kurang. Kita mungkin nakkan sesuatu, akhirnya kita tak dapat, kita pun tidur, maka dalam mimpi kita mendapat apa yang kita nak, ataupun mungkin kita ada benda yang buruk berlaku dalam kehidupan kita, akhirnya dia membawa kepada dalam mimpi kita juga berlaku perkara yang buruk. Itu secara psikologi pandangan daripada barat. Ada betulnya mungkin tak tepat, tetapi daripada aspek agama, mimpi ini juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Boleh jadi dia merupakan permulaan kepada kenabian Nabi Allah Yusuf AS, dan begitu juga para nabi yang lain. Baik, poin yang terakhir yang kita nak kongsikan bahawa daripada dialog-dialog ini, satu dua dialog yang ada di dalam surah Yusuf ini, dan secara keseluruhannya dialog parenting dalam Al-Quran ada 17 tempat. 14 tempatnya adalah dialog di antara ayah dengan anak lelaki, yang saya kira menjadi suatu poin betapa dalam suasana PKP ini ayah kalau boleh banyak-banyakkanlah berdialog dengan anak. Kita sebelum ini alasan kita sibuk bekerja, maka di dalam musim PKP mungkin kita tak dapat bekerja sebagaimana biasa, tapi kita melaksanakan tanggungjawab kita di rumah, bahawa rumah itu kita adalah ketua keluarganya, dan kita mahu mendidik anak-anak dengan membiasakan mereka berdialog dengan kita. Pentingnya respon positif ayah terhadap anak dan tidak meremehkan atau menganggap tak penting apa yang berlaku kepada anak ini digambarkan melalui respon Nabi Yaqub, yang menggambarkan betapa pentingnya didikan ayah itu adalah respon dengan respon yang sangat-sangat menunjukkan kita ambil berat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupannya. Kemudian kata-kata ayah adalah menjadi suatu keramat yang dituruti kerana sayangnya anak kepada ayah, bukan lagi kerana ditakuti. Sebab itu satu pengajaran penting yang kita boleh ambil apabila nasihat ayah itu yang membekas di dalam diri seorang anak menjadi panduan apabila dia meningkat dewasa. Dan ada ulama yang menyebutkan ada dalam ayat yang ke-24 surah Yusuf, ketika mana Nabi Allah Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz di rumahnya, apabila perempuan tersebut menggoda sehingga berlakulah koyak baju dan sebagainya. Ketika itu dalam ayat ke-24 Allah Ta'ala menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha, ketika mana Imra'atul Aziz tertarik kepadanya, wa hamma biha, dan dikatakan Nabi Yusuf pun terkesan dengan kecantikan Imra'atul Aziz. Maka para ulama bahas panjang dalam ayat ni, dan di antara pandangan yang dia lemah lah, tetapi kita kata sebagai sokongan sahaja, bahawa ketika mana Yusuf terdetik untuk macam inilah kita kata, lelaki yang normal kalau nampak perempuan cantik dia akan terasa lah cantiknya, lebih kurang macam itulah. Maka ketika mana perasaan tersebut muncul dalam jiwa Nabi Allah Yusuf, ada pandangan yang menyebutkan bahawa ketika itu Nabi Yusuf terkenang dengan ayahnya, terbayang ayah dia. Maka dengan bayangan ayah tadi itu menjadikan dia membatalkan hasratnya untuk mungkin lepas tu layan ke apa dan sebagainya, dan Allah Ta'ala menyebutkan laula ar-ra'a burhana rabbih. Maka ada ulama yang menyebutkan ra'ana burhana rabbih, Allah Ta'ala datangkan petunjuk itu macam-macam pandangan lah, iaitu antaranya mendatangkan wajah ayahnya. Bermaksud kalaulah nasihat ayah itu dengan penuh kasih sayang, dia akan meninggalkan bekas sampai bila-bila.
Sampai bila-bila ini sama ada anak itu berada depan mata kita, dia memang akan ikut nasihat kita. Dan kalau anak itu berjauhan, tidak ada depan mata kita, kita hantar dia ke IPT ke, kita hantar dia sekolah asrama ke, kita hantar dia ke tempat-tempat pengajian, dan dia pun mungkin sudah berumah tangga berjauhan dengan kita, yang menjadikan dia kuat untuk meneruskan kehidupan itu adalah kerana apa? Sentiasa terbayang-bayang nasihat ayahnya. Ketika mana dia rasa lemah, teringat ayah sebut begini. Ketika mana dia rasa nak buat maksiat, nak buat jahat, dia teringat ayahnya kata begini. Dan teringat-teringat itu adalah kesan daripada nasihat yang dibuat di atas dasar keimanan dan sudah tentu sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita yang nasihat secara marah-marah, secara geram, secara emosi. Akhirnya anak itu hanya akan dengar kata kita bila berada depan mata. Bila kita tak ada, akhirnya anak itu mungkin akan tak dengar pun cakap kita, bahkan mungkin akan menunjukkan protesnya dengan buat benda-benda yang tak baik. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi inilah yang saya boleh kongsikan sedikit sebanyak beberapa tadabbur daripada surah Yusuf. Boleh sama-sama kita hayati surah Yusuf ini secara keseluruhannya daripada ayat pertama sehinggalah ayat 110. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bahawa cerita yang terbaik menurut sebahagian ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi, bahawa surah Yusuf ini surah yang baik, dan dalam kisah, banyak-banyak kisah Yusuf ini di antara kisah yang baik, merangkumi macam-macam aspek, termasuklah aspek kekeluargaan. Moga Allah rahmati kita, moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Kita hayati kepayahan-kepayahan yang berlaku di sekeliling kita secara simpati dan secara empati. Semoga kita tidak bermudah-mudah untuk menyalahkan umat di atas tindakan-tindakan mereka yang tidak elok, tetapi kita teruskan usaha untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama akhi Hafizuddin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.